Dan juga kerana beramal dengan, adalah kalau macam kita ni pula, dia beramal dengan Al-Quran. Amal dengan Al-Quran, maknanya kalau kita ni, Al-Quran, mana ke hak mula-mula sekali dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah itulah. Kan? Quran kan? Hak depan sekali tu, surah Fatihah. Lepas tu surah Al-Baqarah. Surah Fatihah, mana ke ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun tiru Quran lah. Tiru Quran. Quran, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun ayat yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim juga. Tu di antaranya. Kenapa ulama karang kita letak Bismillah di awal. Selain daripada beramal dengan mafhum hadis itu, berdapat barakah. Barakah ni benda yang kita tak boleh nak ni. Tak boleh nak tunjuk barakah ni. Barakah ni akan bertambah hak kebaikan agama. Bertambah kebaikan hak agama. Ziyadatul ilahi dia panggil. Bertambah hak kebajikan agama. Barakah lah. Barakah kita ni mana tanda barakah? Kita tu banyak orang baca, orang mengajar, orang belajar, orang beramal dengan kitab dia. Barakah lah tu. Apa barakah? Bertambah kebajikan tuan kita. Bertambah kebajikan tuan kita, termasuk dalam ilmin yuntafa'u bih tu. Ilmu yang bermanfaat. Ada orang dia tulis buku banyak sangat. Dia tulis buku puluh buku. Dah buku tu duduk mana buku? Duduk kedai buku tu berabuk berkarat, tak ada orang beli pun. Orang belilah, nampak comel apa semua ni. Beli. Sipang situ ada amari. Tak pernah belek-belek pun. Buka tu, dia punya helaian dia tu, tepek laginya. Tepek lagi, tak buka-buka pun laginya. Beli saja je. Ada orang ni, dia tengok buku comel, pengarang hak terkenal, dia pun beli. Lepas tu dia pun sipang. Gitu. Tak ada barakah orang panggil. Barakah ni bertambah kebajikan akhirah. Contoh, umur yang barakah. Umur sama je. 50, 50, 60, 60, 70, 70 lah. Manakah umur yang barakah? Umur yang bertambah kebajikan hak akhirat, hak agama. Umur pendek, tapi umur tu dipenuhi dengan amal-amal kebajikan. Manakah harta yang barakah? Harta yang menambahkan kebajikan akhirah barakah. Harta sama je. Orang ni harta banyak, orang ni harta banyak. Tapi bertambah tak pahala kebajikan? Harta ditinggal. Banyak harta dipusakai. Harta ditinggal tu pula anak-anak cucu gunakan untuk kebajikan. Barakahnya lah harta ditinggalkan. Harta ditinggalkan. Anak-anak tu pula macam-macam begitu begini. Anak tu dapat harta. Hak ni buat joli cara dia. Hak ni buat joli cara dia. Ada barakah ke tidak seumpama tu? Pandang ni. Kalau harta barakah, anak-anak yang ditinggalkan hidup tenang je. Kadang-kadang harta banyak tapi tak ada barakah. Anak cucu kemudian padang dengan harta tu je. Perang sabir dia orang panggilnya. Berkelahi habis. Itu barakah benda yang tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Barakah stokor. Ada. Tak boleh nak cerita benda ni. Yang mana? Subjektif. Benda yang tak boleh nak tunjuk lah. Tapi barakah ni bertambah kebajikan. Mana kalau kitab barakah agak, kitab banyak diguna pakai. Untuk dapat barakah, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dapat barakah. Yalah, kita nak makan, nak minum, nak kerja buat apa pun, akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk supaya Allah Ta'ala kurniakan barakah. Hukumnya sunat, kita mulai dengan Bismillah. Kemudian disusuli dengan Alhamdulillah. Kemudian hak sunat ni perbuatan-perbuatan yang bernilai pada syarak lah. Bukan perkara yang makruh, bukan perkara yang haram, dan bukan perkara yang safasif dia panggil. Safasif ni perkara yang lekeh-lekeh.
perkara yang yelah perkara yang tak macam contoh kita buat kerja ni kerja halal, tapi kita nak contohnya kita nak tu baca tahiyat kan, kita nak tu tahiyat apa semua nak baca, patut dia baca bismillah lah tu. Kerja tu kerja halal, tapi kerja tu kerja yang panggil safasif, kerja yang lekeh, yang hina, yang huduh lah. Jangan mulai dengan bismillah. Pada ni contoh kita nak basuh berak anak, tapi bukan dalam tandah, di tempat mandi. Dan tandah memang makruh baca berzikir di tempat mandi. Kita nak baca bismillah tak payahlah, sebab kita buat kerja tu kerja kotor. Bismillahirrahmanirrahim lah, tak sunat. Padahal itu benda yang kotor-kotor tu. Tidak disunatkan mulai dengan bismillah. Kemudian disunat mulai dengan bismillah ni bukan semua perkara. Kalaulah perkara tu sudah ada zikir permulaan dia. Nak semayang, apakah zikir permulaan? Allahu Akbar. Tu zikir permulaan dia dah. Maka tak sunat baca bismillah, walaupun semayang tu benda yang besar pada agama. Jangan nak semayang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dah sunat. Sebab dia ada dah permulaan dia dengan Allahu Akbar. Orang nak baca khutbah ni, dia ada dah permulaan dia. Terus pada Alhamdulillah, tak payah pegang tu kat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu nak berkhutbah, tak sunat baca bismillah. Ada tok khatib yang sebelum dia baca khutbah dia baca bismillah, tak sunat. Begitu dengan orang nak iqamah pun sama, tidak disunatkan baca bismillah. Duduk kat mikrofon tu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sunat. Tak sunat. Kalau baca juga nak baca bismillah ke Fatihah ke kuliah kul huwallah, kena baca gila. Cuma sebut tak sunat. Dia tanya pula kalau baca tak sunat. Nak baca Yasin pun nak baca, ya sudah Yasin. Tak sunat. Terus kepada azan. Iqamah, Imam Nawawi kata sunat selawat sebelum, tapi tak sunat juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan makruh, dimakruhkan mula dengan bismillah. Perbuatan haram mulai dengan bismillah. Makruh ni makruh asal lah. Dia nak tengok kemaluan dia, tu makruh, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, makruh tu. Adapun kalau dia buat perkara tu perkara harus, makan harus, tapi makan petah, makan jering, makruh tu. Itu makruh kerana dia berbau. Perbuatan makan, perbuatan haruh, kerana berbau jadi makruh. Ini sunat baca bismillah. Sebab dia bukan makruh asal. Asal dia apa hukum makan? Harus. Tapi makan petah jering menyebabkan jadi berbau mulut, maka makruh. Makruh kerana lain, bukan makruh asal. Maka sunat baca bismillah. Gitulah. Sama juga dengan perkara yang haram. Perkara yang haram ni haram asal. Haram dibaca bismillah. Kalau haram bukan haram asal, dia makan nasi, apa hukum? Harus. Tapi makan nasi beli guna duit rasuah, haram. Guna duit judi, haram. Tapi makan nasi benda harus, sunat baca bismillah juga. Hak mana hak haram asal ni? Dia makan daging babi bukan kerana darurah, memanglah haram asal. Baca bismillah, haram. Dia nak minum arak, arak tu haram asal, haram baca bismillah. Dia minum air orang, air mineral hak orang tuan tak beri, minum air apa hukum? Harus. Tapi kepunyaan orang tanpa izin, haram. Ini sunat baca bismillah, sebab bukan haram asal. Minum arak memang haram asal, haram baca bismillah. Dia nak buka pintu rumah orang, nak curi, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mujur tuang dia tak kunci pintu, barakah baca bismillah. Haram, dosa besar. Pada ni dia nak tulis nama ekor, kenal nama ekor? Nama ekor, pergi kedai tu ada nama ekor kan?
dia pun Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tulis haram dia baca bismillah. Sebab apa? Itu berjudi. Hukumnya adalah haram. Haram asal, maka haram baca bismillah. Perbuatan yang berdilal pada syarak, bukan perbuatan yang hina pada syarak, bukan perbuatan yang makruh, bukan perbuatan yang haram. Sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqihus Salihu Az-Zahidu Abdul Maliki bin Abdullah ghafarallahu lahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.